Episod kali ini dibawakan khas oleh Suzibi.sg. Saya tak boleh angkat handphone saya for Rukia banyak sangat. Saya rasa sebab tu kita kena pass orang lain. Kita tak boleh ambil semua. Impossible. Doesn't matter berapa tahun pengalaman lah. Ni semua tak matters because kita tak mampu tolong semua orang. So booking contoh kalau kita ada 5 rumah, kita tak boleh handle. Impossible. Jadi kita akan banjit. Sampai bila kita boleh kayu. Saya nak rehat juga. Penat. Number one podcast. Suka tak suka, tetap number one. Hi guys, kita masih lagi dalam Number One Podcast dan diharapkan hari Jumaat ini membawa berkah kepada semua, kebaikan pada semua. Yang sakit-sakit itu mungkin insya-Allah akan baik sooner or later, Ustaz Amin. Dan bagi yang sedang memandu ketika ini, diharapkan anda memandu hati-hati, yang mendengar podcast melalui telefon ke radio ke apa, yang tengah piknik ke sekarang tu, jaga diri, jaga anak, jangan sibuk-sibuk, happy-happy, anak kat tepi laut ke swimming pool, kena jaga. Dan satu lagi bagi korang yang mungkin nak jadi guest di Number One Podcast, jangan lupa email kepada susutbc@gmail.com. Yang ada kelebihan tu, bukan kelebihan apa, yang berharta, yang ada bisnes, yang mungkin nak jadi main sponsor, silakan email kepada susutbc@gmail.com. So, back kepada kita punya soalan episod lalu. I dengar-dengar you nak berhenti ruqyah sebab mungkin, I pun tak tahu, is it because of terlalu pressure sangat ataupun hantu tu terlalu kuat sampai sakit-sakit, tak boleh lah, ni leceh kerja ni. Macam mana? Alhamdulillah. Pertama sekali pasal saya dah buat benda yang lain. Jadi Ruqyah ni kita ada tim lah. Dalam tim saya ada 5 orang. Ruqyah? Ruqyah yang bukan cakap anak murid saya, tidak. Semua sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Cuma kita buat standard. Means kita ada satu, cara kita mesti semua sama. Kalau nak lain sikit tak ada masalah. Asalkan jangan deviate lah. Jangan sampai keluar daripada Ruqyah syar'iyah. So I just share with them. Busy Anak ujung minggu ni asyik orang telefon je. Wah, ada limpah telefon dia. Saya tak boleh angkat handphone saya for Ruqyah banyak sangat. Saya rasa sebab tu kita kena pass orang lain. Kita tak boleh ambil semua. Impossible. Sebab tu kadang-kadang nak cakap pasal rezeki ni kan, impossible. Doesn't matter berapa tahun pengalaman lah. Ni semua tak matters because kita tak mampu tolong semua orang. So antara sebabnya saya ada beberapa orang dalam tim saya under Islamic values ni. So semua kita share rezeki bersama. So kita akan bagi tahu klien kita, tak semestinya Ruqyah kena dengan saya. Kalau you nak Ruqyah Ustaz Tam, means you punya harapan pada saya, which is wrong. Pengharapannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. So kita ingatkan, with anybody yang buat Ruqyah yang elok, silakan. So contoh kalau kita tak boleh ambil banyak sangat, kita pass kat orang. So the reason saya ada team ni, pertama klien-klien kita yang banyak kita tak dapat ambil, jadi ramai kita dapat ambil lebih banyak. Kemudian keduanya, saya nak rehat juga, penat. Dia impossible lah. Dia punya apa, responsibility ke, dia punya booking. Dia punya booking dengan dia punya proses tu. So booking contoh kalau kita ada 5 rumah, kita tak boleh handle. Impossible. Jadi kita akan banjit. Sampai bila kita boleh kayu. Rezeki memang Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. So ketiganya, ada orang kata penat spiritual. Wallahu alam. Cuma betul, memang ada some instances kita kena balik. Kita panggil intiqam, ataupun serangan balas, ataupun dia panggil revenge. Ada orang dia. Wallahualam, mungkin makhluk tu dan sebagainya. So bila kena bila pernah kena from time to time. Taklah selalu juga, maksudnya setiap selang berapa bulan, kadang ada pelik-pelik. Cuma kita dah berdamai dengan hati kita. The moment we step in doing this, we step our, orang kata, right foot in doing this, kita tahu benda ni akan datang. So you tak boleh expect orang bagi flower lah. Benda ni memang benda kotor yang memang orang tak nak buat. Sebab tu you buat. So tu di antara. Dan sebabnya pasal saya dah buat travel agency, so saya nak bawa orang ke umrah pula. Saya rasa dia lebih, bila pergi Madinah, Mekah tu memang Masya Allah, the feeling is yes. Saya rasa bersehari-hari kita layan orang kena rasuk. Taklah cakap hari-hari kita berbual dengan jin, tapi most of the time. Jadi bila you rehat sekejap from that thing, it will be good for our mental health juga. So ni bukan you berhentilah, macam rest lah, on and off gitulah. So kalau contoh you akan nampak saya punya team lah, kalau you book under kita, banyak sahabat-sahabat kita yang lain buat. Don't worry. Akan berhenti. InsyaAllah satu hari mungkin berhentilah. Tapi you concentrate on your travel lah. Ya, insyaAllah. Okay. Mudah-mudahan berjaya. Soalan dahsyat tak ada soalan dahsyat ke? Faham. Dahsyat ke? Yes. Dia soalan dia direct lah Apa? Soalan kira direct Direct lah Ustaz. Habis satu lagi pasal apa tu, you nak berhenti gini.
I dengar-dengar, bukan dengar-dengar lah, tapi you kalau macam orang macam ada panggilan as in, boleh tak panggil ustaz pergi hospital untuk rukiahkan, macam mana? Saya jujurnya kalau hospital, saya minta maaf tau, number one podcast punya listener. Saya kalau hospital saya tak buat. Kenapa? Pasal contoh, kerana hospital tu shared saya punya cara rukiah, places yang kita pilih mesti kondusif untuk sesi rawatan rukiah. Kondusif tu maknanya cik selesa, jadi tak ganggu orang lain, public tak nampak. Pasal kalau hospital kan ada pesakit lain. Betul. Lepas tu nurse nanti pula nak apa-apa datang kan, susah kan. Dan heart rate dia semua akan lain. Kemudian kalau certain tempat kita bukan family, kita kena register leceh. Ada yang kena halau. Contoh kalau hospital saya akan pass sahabat-sahabat saya yang lain. Personal. Hospital saya tak. Tapi kalau certain bodies organisation yang panggil kita, dia will be big names yang kita terkejut. Kenapa diorang engage kita? Tapi kadang bila diorang engage kita, rupanya diorang engage different religion punya rukiah. Faham. So kita one of them. Okay. So macam-macam lah. It's interesting to see. So yang lain semua, sisa saya tanya ni sebab kalau yang lain mungkin ada berniat, bukan berniat macam apa-apa hospital ke apa nak panggil you ke apa. So now you all know yang you tak akan ke hospital. Kecuali bila you dah discharged. Kalau kat rumah baru okey lah. Ya, pasal hospitalnya policies are different. Tak salah. Kan? Kita kena respect lah hospital guys. Kalau ganggu orang lain, nanti mana tu sikit dia terpekau. Saya bahasa rosak. Saya bahasa Arab okey. Masya-Allah. Alhamdulillah. Nak try? Cakap Arab. Tak apa, takut gagap pula. Saya kalah pula. Itulah sebab tu saya tak nak teruskan cakap Arab. Ayuh. Insya-Allah. Ayuh. Itu saya tahu. Dulu main di Barat? Tak. Oh, kejap. Selain daripada tu, ada pula you berbakat lah kira kan. You boleh menyanyi kan? Saya backup. Kan? Dalam grup saya backup. Jadi saya tak pandai sangat. Ada kat YouTube kan? Lama dah. Jangan sebut lah grup tak boleh. Pelik lah tu, tak boleh. Kenangan manis dan pahit dalam. Tapi baik lah. Jujurnya grup tu untuk buat collect dana madrasah. So saya bila audition, kita ingat macam suka-suka nasyid lah kat madrasah zaman madrasah. Sekali dia kata kita akan buat album. So kita dah tengah kita baca Quran, taranum, bukan nasyid. Betul. So nasyid ni dia different, dia tak sama. Saya nak, alamak macam mana ni Ustaz, saya tak nak Ustaz. Tak boleh, awak dah terpilih lah. Tapi diorang kata diorang buat deal. Diorang kata kalau awak join grup nasyid ni, yuran 2 tahun tak payah bayar. Time tu kita susah. Adik-beradik saya ramai, mak saya masih bekerja. Mereka guru Al-Quran. Berapa you boleh charge orang? How much can you earn? So pada masa tu saya cakap, okay, if this helps paying my school fees, meringankan beban mak saya, dan saya nasyid. Tarik lah. Terkehil ke apa, go je. Tapi to be very honest, kawan-kawan saya lain yang the main vocals lah. Saya backup je, insyaAllah. Okay. Penyanyi guys. Tak nak masuk berani nyanyi? Tak boleh lah. Jadi bahan. Saya pun jadi bahan. Yelah, sebab ada orang pun ada macam nak ke. You masuk kan? Terpaksa. Tapi boleh tahan Masya Allah sih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini semua bakat Tuhan bagi. Walaupun bakat ada kurang, kasih tetap sikit. Tuhan bagi. Kasih sikit nyanyi sikit. Kasih sikit. Tak boleh lah Ustaz. Okay. Lain rancangan. Sebab takut orang drive saya pentingkan orang yang fikirkan orang yang tengah drive. Subhanallah. Sebab saya tanya because Absal, sebab ada ustaz-ustaz yang bukan ustaz-ustaz lah, sesiapa mungkin nak apa cuba bakat-bakat yang lain, walaupun you dah masih macam dah bagi ceramah ke, syarahan, jadi imam masjid, peruqyah pun ada. Saya tanya sebab mungkin ada menyanyi. Kan, nasyid. So nak tanya, are you gonna pergi ke sana? Kalau orang jemput macam, Ustaz jom nyanyi. Tak, saya tak ganggu. Walaupun diorang cakap ni untuk dana budak-budak anak yatim. Susah you kena lead. Tu macam mana? Tu saya boleh cuba consider. Tapi usually kalau diorang nak buat dah, saya akan carikan diorang yang lain group yang better. Habis kalau buat MTV? Tak nak. Saya bila masuk tu habis kena contact. Dia higher up semua akan start lah contact. Okay, cakap pasal umrah pula. You nak buat umrah tu kan? InsyaAllah. Okay, so guys, kalau siapa nak buat umrah bolehlah pergi ke Umi Aida pula. Umi Travel. Umi Travel, betul lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, boleh je dia check, tanya dia punya apa tu, sekretari ke apa yang menjawab tu. Kan? Sekretari
Admin. Okay. kita, Admin akan insyaAllah. menjawab bla 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 bla. So cakap pasal umrah ni, Dah pergi kan that time? That time pergi kan? Alhamdulillah dah pergi. Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah. You nak tanya apa? I jawab. InsyaAllah. The experience okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Banyak belajar semua di sana. Belajar sendiri. InsyaAllah. Maksudnya pengalaman kat Mekah Madinah lah. InsyaAllah. Ya. Belajar sendiri as in kursus, saya tak pergi kursus. Ziarah-ziarah okay? Pergi ziarah semua okay lah? Ziarah okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang paling signifikan kat sana? What do you remember the best? Ada macam-macam. Yang baik punya. Okay, yang baik. Kenangan manis. Okay. Okay, saya dah cerita kat mana-mana semua. Okay. I think kat Puaka dah pernah cerita lah. Okay. Ada Yang lain sikit. yang lain sikit Saya ajak satu jemaah ni jalan pergi buat umrah. Seorang lah? Lepas tu dalam hatinya mungkin dia berkata-kata, saya tak tahu lah. Sebab dia cakap saya jalan laju. Tertinggal. Dia tertinggal. Tengah tawaf. Tak adalah. Okay. Saya tak mengaibkan sesiapa, saya tak sebut nama. Okay. Diharapkan orang tu maafkan saya lah sebab saya jalan laju. Pakcik ke? Pakcik lah. Tak, lebih muda daripada saya. Okay, subhanallah. Sian ni. Apalah pengalaman lah. Lepas ni saya kena bantai saya pun. Tak ada, okay. Tak ada, tu gurau. Itu bukan pengalaman ni. The thing is, saya pernah share dengan diorang juga. Satu tu, kita pergi ziarah. Masjid apa? Kuba. Yang Masjid pertama, Nabi, kan? Build yang pertama masjid tu. So, kita pergi sana, memang tak ramai orang. So, diorang jalan-jalan. Pagi kan? Kalau tak ramai tu pagi. I don't know lah. Pagi ke petang? Saya tanya telepati je. So, Petang. Petang. Telepati je. Petang. Kamera kat sini. Bodoh kan saya? Tak. Sambung. Tahu saya terima. Okay. Dah hari raya. Kita berhari raya. Apa jadi kat situ? Okay. Dah gitu, lepas tu terus macam sudah sunat ke apa gitu kan. Saya take my own time lah, ambil gambar. Sebab orang cakap kat atas tu nama-nama sahabat Nabi yang tolong bina masjid tu. Kan. Lepas tu ada kain-kain semua cantik kan. Ayuh. Jakun, pam ambil gambar. So okay lah, dah tak ada orang gini. Okay, saya nak solat sunat Sunat. gitu. So masih berdiri, dia macam few saf gitu. Dia tengok, sikit boleh tengok je. Mimbar is it? Kan? Yang tu. Tangga tu mimbar. Okay. So orang sana kan jubah putih, kan selalu gitu-gitu kan. Shima. Apa? Shima makanan kucing. Shimar. Okay. Shimar. Shimar. Gitu. Okay. Lepas tu terus lagi tu, dia pusing, dia panggil saya. Saya berdiri, nak tengok gambar, dia tengok. Dia panggil, padahal kosong. Ada kosong, petak-petak banyak. Dia panggil, ambil tempat dia. So dia jalan lah. Dia bangun. Gitu. Saya duduk tempat dia. Saya solat sunat kat situ. Okay. Betul tepi mimbar tu. Ui, dapat Itu dah buat apa siapa yang nak buat tu, nanti saya kepo lah tengok orang tak ada. Memang tak ada orang. Tu saya bangun. Dah biasa. Takut nanti kena tinggal pula kan dengan orang kan. Saya bangun, jalan, pusing-pusing balik. Orang tu datang balik, duduk tempat tu balik. Means dia bagi you lah. I don't know why. Padahal banyak. Tempat tu banyak. Yang itu rezeki tak? Tu kira rezeki lah. Wallah. Terus kalau dia dah duduk situ, nak pergi situ memang tak dapat lah. Kalau orang dah chop, diorang memang kadang baca Quran kat situ. So kalau you dapat, memang I think bahagian you lah. Tapi banyak kosong. Tapi itu pun bukan waktu nak masuk solat apa-apa pun. Tak pun. Quba kan? Masjid Quba. Itu Masjid Quba ni kalau... Yang putih tu kan? Ya. Kalau you ambil wuduk daripada tempat penginapan ataupun tempat rumah you jalan ataupun naik bas ke apa, doesn't matter. Naik bagi ke apa. Sampai dekat situ you solat, you punya pahala macam satu umrah. Itu di antara kebaikan. Alamak. You solat kan? Sampai sana terkencing. Jadi apa tu? Sebetulnya orang kata tahan duduk orang kata. Tak boleh tahan dah. Tapi kalau ada emergency, no choice lah. Tapi bismillah lah. InsyaAllah ada barakah yang lain. Adalah insyaAllah lah. Sebab tu orang panggil duduk tu. Tak tahu bagaimana. Semua dia punya guide semua yang kat situ. Alhamdulillah. Okay, satu pula tu satu pula tempat ialah kat Mekah pula. Okay, kat Mekah subuh kan. Saya ajak kan ada jemaah tu kan. Okay, siapa nak subuh? Okay, jom kita pergi
Tapi saya pergi 1 hour before. Sebab saya dah dipesan oleh seorang kawan. Dia cakap kau nak pergi mana-mana pun solat, waktu tu pergi 1 hour before masuk waktu. Jadi sebab tu saya tak nampak orang dekat TV. Ramainya orang sembahyang sampai kat road semua. Tu semua saya tak nampak. Masuk awal lah kan. Saya dah masuk awal. Sekali lepas tu dah gitu subuh kita datang awal. Sekali lepas tu yang kawan ni cakap nak boleh tak kita ambil air zam-zam dulu sebelum masuk. Saya tak payah kat dalam banyak air zam-zam. Kan dia tong-tong tu kan. So masuk dah masuk. Lepas tu terus pergi tempat mana yang saya punya spot saya suka tu kan. Sebab tu cakap tu dekat je. Tu pergi lah. Dia pergi dah ambil. Alamak, tahu kirim sih. Kan satu sebab dia bawa botol. Saya kirim sih satu cawan. Tak apa, datang diam je. Buat sendiri sikit. Jemaah sebelah dia pula berjalan. Datang kasih air. Tiba. Sama juga baju putih gitu. Kan? Level ni dia makin duyufur rahman. Tetamu-tetamu Allah. Wah, pucuk tahu what is that? Kiai humble lah kira. Kiai humble. Macam-macam lah. Kadang-kadang bila you niat baik kat tempat-tempat tu, kadang Allah mudahkan. Cuma kalau you niat macam hasad kan, you nampak orang yang menyampah, kadang you nampak orang tu meripik, you cakap dalam hati, careful. Just be careful. Kadang takut kita bukan sangka buruk ke Allah, tapi takut kadang Allah uji kita. So kat sana just have good thoughts lah. Kalau you menyampah pun dengan orang tu kadang senyap je. Macam unless nonsense sangat lah. Kalau kat situ hati-hati, kadang ada orang tipu dan sebagainya. Dia banyak menguji. Another one is ni cerita podcast untuk siapa nak interview? Tapi this is Masya Allah, I think kalau kita pergi tanah haram ni memang kenangan dia lain Kalau as compared to kita pergi cuti-cuti lain, it's gonna be different. Tak sama. So guys, kalau ada duit tu just simpan lah. Tanam niat kat orang tu Betul. InsyaAllah akan rezeki tu datang sendiri Betul. Kan? And doesn't matter you ikut siapa sebenarnya. Tak semestinya ikut saya. You boleh pergi dengan siapa-siapa. As long as you tahu niat you elok. Kemudian you memang dah ready untuk buat. You jangan pergi macam apa tau. Random-random. Pergi umrah jom. Tidak. Umrah you macam gitu you wasted. Nanti kat sana you banyak benda you miss. Ataupun hati you nampak Kaabah you tak rasa apa-apa. Tu semua weird. Ataupun you bila buat umrah tu you tak rasa kenapa umrah tu macam tu. Kenapa nak jalan 7 kali? Kenapa nak Safa Marwah So bila you belajar, you faham. Okay. Tetapi ada orang dia memang tak ada basic. Pergi je. Kadang kat situ Allah sentuhkan hati you. Ada juga macam tu. So for me, cuma jangan main-main lah. Ada orang ada duit, dia boleh main-main. Aku nak pergi besok pun boleh lah. Saya pernah dengar orang cakap itu. Don't. It's not about your money. Allah tak isai duit you. Tu je you nak kena tahu. Cuma yang Allah lebih lihat pada keikhlasan orang yang buat umrah tu. And kat sana you akan nampak orang susah. Betul? Kita Singaporean, kita punya hotel mesti 5 star. Most of the time. You tengok kat Masjidil Haram tu orang tidur kat luar. Betul. Dan kita makan kat hotel asyik sama je. Betul? Dia orang makan sabil tau. Kira orang kutip makanan. Time tu memang you sedar lah. You nampak different sangat level. For personal experience pula, kadang saya nak pergi saya takut. Bukan nak pergi takut, bila semua pergi takut. Macam alamak, one thing because of tak belum prepare. Belum tak pergi kursus. Tapi selamat kawan apa tu, siapa nama dia kawan saya tu? Lupa kawan lah nama dia. Tapi you tak pergi kursus pelakon. You tak sempat kan? Tak sempat. Ada syuting, ada tu semua. So kawan saya tu yang si pelakon tu, Allah, Ashraf. Okay. So dia cakap, okay jom jumpa. Dia kasih dia punya gambar-gambar kecil-kecil tu semua. So saya belajar di situ. From that lah? From that je. Saya begitu. Lepas tu terus nak pakai ihram macam mana? Tengok YouTube. Sekarang semua boleh tengok YouTube dah gitu. After that saya try. Lepas tu every day dalam solat saya cakap, ya Allah permudahkanlah urusanku bila kat sana. Kalau aku tak tahu, kau tunjukkanlah, hadirkan orang untuk tunjukkan aku something. Every day macam tu. Sebab I panic, I takut. Kalau macam gitu, I think you're in good hands lah. Means you bukan tak nak prepare. You have no choice. You tak sempat prepare dan bismillah. Tu okay. Lepas tu lepas tu bila sampai sana kan kita macam turis. Bukan turis macam first time ni baru aku nampak dalam gambar kan. Habis saya suka masuk ke dalam sekali. Jom masuk dalam paling depan lah, try paling depan. Masjid Nabawi kan, Madinah. Madinah. So nak pergi depan. Saya pergi depan. Tiap hari saya belajar cara diorang punya attitude tau. Oh gitu. So saya cakap masuk je, langkah mesti dapat. Walaupun orang duduk bersila-bersila sikit, you diri je, nanti diorang akan kasih you itu space. Auto. Ni kerana macam trial and error. Jangan diri je. Dah gitu. Alhamdulillah aku dapat diri sini. Gitu. So slowly ke depan. After that saya cakap, tu apa ada macam canvas tu. Kan? Depan tu Raudah betul. I think tak tahu apa pun kat situ.
canvas. Lepas tu cakap apa, daripada jauh tau, apa benda tu sebab bila dah nak solat je nanti dia buka. Apa asal macam gini asal nak asing-asingkan macam gitu. So cakap doa. Saya, kalau boleh saya nak ke depan sampai ke depan. Dapat sampai ke depan. Masya Dah depan tu cakap, apa yang kat dalam tu apa yang dia buat, macam mana dia masuk cakap gitu tau. So cakap tak apalah, kau rezeki lah. Tak tahu apa, satu hari tu pergi Raudah pagi, 1 pagi dah sana 2 pagi. Papa dia nak jalan tu nak balik hotel, saya nak terkenyat terberak tau. Sebab tu teringat kawan pesan, just doa Tuhan jaga perut ke jaga apa tu gitu kan. So baca jangan sambil jalan. Tiba-tiba saya toleh belakang tau. Saya tengok apa asal orang belok sana Saya patah balik, boleh nak terkencing gitu, lupa patah balik. Boleh main masuk je. Masuk tu duduk tau. Dah duduk sejuk lah pula. So ya Allah, janganlah aku terkencing gini, jangan gini. Dah. Terus azan subuh. Aku kat mana ni? Bila bangun baru buka canvas. Aku dekat dalam sini. Yang dulu-dulu beberapa hari yang lalu ni apa kat mana? Kat situ. Serius lah? Tak ada kena halau, tak ada apa semua, tak ada. Tak tahu. Masya Allah. Dia ada 2 part kan. Satu yang masuk beratur tu kan. Tapi saya yang ke sini ni. Sebab dah keluar, patah balik baru ke sini. Kalau kita menghadap sini ni kan, selalu kita ke left kan. You on the left side ke apa? Yang masuknya Raudah on the left side. Betul. Kiri left. Lepas tu bila saya nak balik tu, saya masuk ke right. Faham. Yang tengah-tengah tu macam ada stage ke apa untuk imam. Ya, betul. Means you belakang sikit daripada tu. Kau dah dalam tu? Dah masuk dalam dah. Macam mana? Tak tahulah. Oh, ni dah lain level. Saya kau dah masuk. Lompat ke boleh? Tak, saya masuk. Masuk ada pintu apa, gate masuk. Masuk gitu. Tu duduk. Bukan ke dia check tu, tak ada. Itu check bila nak masuk Raudah. Masuk Raudah lah ni. Ni dah keluar Raudah. So okay, kita masuk that compound So duduk je. Barakah. Mungkin ikhlas. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kan. Tapi whole experience okay lah. Alhamdulillah. So macam kenapalah sebagai seorang kata orang tu consumer ataupun apa pelanggan Dhuyufur Rahman, tetamu Allah kan. Tetamu Allah. Maksudnya yang nak pergi umrah ke apa gitu kan. One thing ada orang takut apa tahu, aku belum ready. Takut nanti kena balasan sekian. Actually tak lah guys. You pergi sana je yang for my understanding, yang orang selalu kena macam something is bila you kat sana, you mengata, you tak jaga hati, mungkin you dapat cash lah kat sana. Betul. Tapi kalau you pergi sana tak ready pun, insyaAllah akan diredikan secara kan. I think basic yang you perlu tahu rukun-rukun umrah, kemudian you tahu macam nak solat. You belajar basic solat cukup. Cukup lah, maksudnya itu you nak bekal pergi okay. Nanti your mutawif akan guide, the company yang you ikut pun akan tolong. Kecuali you buat DIY lah. DIY means you kena settle semua sendiri. Right. So you ada pegawai semua lah? Alhamdulillah kita ada staff. You jaga you punya pegawai? Jaga baik-baik InsyaAllah. Cik marah ni kita try. We'll do very biasa InsyaAllah. Kita tak berani over promise, tapi kita akan buat yang terbaik. Jaga mulut InsyaAllah. Thank you boss. Alhamdulillah. Jaga mulut. Jangan maki-maki. Tu je. Kat tanah suci saya. Kena jaga. Okay, jaga. Okay, tu je. Ada ke orang maki kat sana? Tak ada, saya cakap je. Okay. Jangan maki-maki orang. Jangan cakap, tu kasih diorang kat. Tu bukan kerja kita. Jangan cakap macam gitu. No, contoh. Bukan. Okay. Jangan Ustaz. Kita baru beraya ni. Takkan nampak dosa. Kan saya cakap collect pahala. Ingat semua. Kalau you terface itu punya problem, you pula jangan mengamuk. Jangan apa ni company macam gini-gini. Jangan. Just sabar. Tu mungkin test untuk you. Kan? Tapi boleh bagi feedback lah. Contoh kalau macam contoh lah kalau kita punya company kurang elok, bagi feedback, okay, kita boleh take in insyaAllah. Jom guys, ramai-ramai kita sign in. Sign in pula. Sign up. Ni kalau number one podcast yang team join kita, dapat free ni. Habis aku. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tapi insyaAllah kalau bersama, tak kisah ikut siapa-siapa, niatkan kalau you dah pernah pergi satu dunia, jangan lupalah jumpa, orang kata ziarah Rasulullah SAW. Pasal ni bumi Allah, dan orang yang paling Allah sayang Rasulullah SAW. So kalau you boleh jelajah satu dunia, you tak pergi Madinah, means you sedang buang muka kat Rasulullah. You tak layak duduk di bumi Allah. Tapi nak cakap pasal mahal, tak ada duit, you pergi DIY murah. Tak semestinya kena pergi dengan company saya, DIY. Saya pernah nampak ramai orang susah pergi, ramai. Dan biasanya yang kita risau tak pergi ni bukan susah. Tapi kalau you dengar number one podcast ni, you terdengar benda ni, tanamkan niat untuk pergi.
InsyaAllah nanti Allah berikan, nanti semoga Allah redha dengan kita lah. Semoga kat sana kita betul ibadah lah, jangan niat-niat lain. Betul. Jangan TikTok live sangat kat sana. Jangan. Konten okey lah, konten sikit-sikit. Saya dah ambil kamera macam mana video. Okey lah, kenangan okey. Tapi jangan macam niat sana macam kita yang buat company. Kita jangan nak promote sangat kat sana. Kita must be very careful. Itu untuk kenangan okey ya. Kenangan Bila okey. azan je kan sedap kan. Mantap. Angkat gambar macam gitu. Kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Okey, itu saja untuk hari ini dan diharapkan you all sikit sebanyak dapatlah tips, pengajaran untuk kita renungkan bersama. Alright. Dan kalau ada salah silap minta maaf. Kita cakap ni pun kadang-kadang saya ni awak apa-apa awak salahkan saya, jangan salahkan Ustaz. Okey. InsyaAllah. Biarlah saya terima kutukan-kutukan itu. Alhamdulillah. Kan? Ya. Okey. Oh, dah lambat. Okey. Untuk you guys mungkin nak pergi jalan raya ke untuk Ustaz, nak jalan raya dengan baju yang sederhana macam ni okey. Ada orang macam nak melawa baru nak keluar kan. Yalah, mana dah keluar YouTube kan nak jaga image artis. Influencer. Okey, masya-Allah. Risau nak komen Masya-Allah. No. Okey. Okey, apa-apa pun minta maaf. Terima kasih Ustaz kerana sudi datang kemari. It's an honor. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kisah rukiahnya bertambah maju. Amin. Bisnesnya bertambah maju. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Walaupun orang cakap aku buat travel agency kau pun nak ikut sama. Buat bodoh lah. Itu semua buat bodoh. Masya-Allah. Kan? Betul. Habis saya macam mana? Oh, kau orang yang buat podcast, aku pun nak buat podcast. Kan? Orang pun kan cakap Bismillah, go je. Go je. Jangan fikir. Kan? Itu je. Okay guys, itu saja. Minta maaf kalau ada salah silap, kesal bahasa. Dan bagi korang yang mungkin nak jadi guest number 1, jangan takut. Saya tak akan cakap apa-apa pun. Kita selalu discuss dulu. Kita discuss. Ketawa macam tak discuss je. Ada benda yang tak discuss lah. So far okay. Alhamdulillah. Just nice. Lepas ni saya kena rukiah ni. Okey, itu saja. Yang dah Suhaila, Suzibi yang dah bagi tempat ni, terima kasih banyak. Naik mana ni? Ya, masya-Allah. Oh, ya kan nak balik. Terima kasih banyak. Kepada you all semua yang dah beri sumbangan, terima kasih juga. Yang nak beri sumbangan pun terimakan pula. Boleh teruskan. Dan okeylah, kita jumpa minggu depan dengan tamu nombor 1 saya. Aywa. Nak tahu siapa? Ewa. Nak jalan raya. Bawa main InsyaAllah. Ustaz, minta maaf banyak kalau salah silap ke dulu ke gini ke dengan saya, walaupun ni number 1 podcast tapi saya nak represent budak-budak poker. Maksudnya tim poker. Iya. Kalau salah silap minta maaf. So far so good. Kalau kita termakan Ustaz punya masa ke apa, minta maaf. Khair. Alhamdulillah. So far tak ada apa-apa. Tak apa. So, Betul? okay. Jangan cakap belakang tau Ustaz. Jangan Ustaz. Macam mana? Sebab saya dah kena Ustaz. Astagfirullahalazim. Dengan kawan-kawan. Kawan-kawan. Okey. Sebaik dengan kawan-kawan. Kawan-kawan biasa cakap belakang, biasa kau ajar. Baru ke dah lama? Okey, sikit dah. Sorry. Oh, masih nak sambung lah guys ni. Bismillah, dah. Dah Ustaz. Okey, dah. InsyaAllah. Kalau siapa nak Ustaz gosip-gosip kat sini, komen kat bawah. Teruskan, panggil. Kita nak tahu apa yang Ustaz cakap-cakap tu. Ya. Ada udang sebalik batu. Kira inside out. Okey. Itu podcast kan? Betul. Bagus. Continue. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Dah. Okay, minta maaf apa-apa Selamat Raya Mazhar Batin. Untuk you guys, Selamat Raya Mazhar Batin. Minta maaf kalau silap. Ampunkan je lah. Kalau orang apa kata orang tu, as usual lah, setiap malam you ampunkan semua orang yang dah sakitkan hati you ke, yang nak buat silap dengan you. Dah, ampunkan je lah. Memang susah. Tapi maafkan je lah. Okay? Alright. Kalau ada yang masih sedih, masih apa gitu, jangan sedih banyak. Awak fikir kita punya brothers and sisters yang kat ujung luar sana tu yang sedang lagi tak ada rumah. Betul. Kesian ingat tu je. Siapa yang lebih beruntung? You guys tetap beruntung. Alright, itu saja. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Number 1 Podcast. Suka tak suka, tetap number 1. Episod yang baru anda dengarkan dibawakan khas oleh Suzibi.sg.